Positif Pagi bersama Cik Kim. Kembali lagi pagi Isnin. Seperti biasa. Ini pertama kali saya bersama dengan Cik Kim. Saya sangat teruja sebab kita nak positifkan diri kita. Dan kita nak belajar banyak sebenarnya berkenaan dengan puncak emosi. Mungkin nama yang tak berapa jelas tentang puncak emosi ni. Mungkin Cik Kim boleh mulakan mukadimahnya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ayuh kita lihat pada pagi ini berkaitan dengan emosi puncak diri. Dan setiap orang ada emosi yang tersendiri. Anda bangun pagi tadi, emosi anda bagaimana? Gembira. Okey, gembira. Ada orang bangun pagi kadang-kadang dia gembira. Ada orang bangun pagi kadang-kadang muka tak gembira. Muka tak gembira. Sugul dan sebagainya. Ayuh kita lihat di paparan depan, apakah itu emosi puncak diri? Baik. Baik. Pada topik kali ini kita akan membicarakan apa itu emosi puncak diri, dan setiap orang ada emosi-emosi yang trigger diri dia. Hari ini kalau bangun pagi katakan trigger dengan emosi happy katakan. Ada orang tertrigger dengan emosi marah. Maka kita akan lihat apakah objektif bagi topik kali ini. Fahami apa itu emosi puncak diri pada diri sendiri. Dan bagaimana untuk memilih emosi yang paling hebat pada diri sendiri. Dan setiap orang ada emosi hebat. Ahli sukan ada emosi dia sendiri, emosi-emosi yang dipilih, emosi apa dan sebagainya. Ketiga, aplikasi teknik yang paling simple, paling relax, bagaimana untuk meningkatkan kita punya aura emosi positif kita. Baik, macam saya Hani, pagi tadi bangun dalam keadaan yang batuk-batuk, saya merasakan mungkin saya tak boleh meneruskan dengan bercakap. Tapi setelah melihat wajah Terence yang ceria, saya terus ceria. Mungkinkah aura orang sebelah pun boleh memainkan peranan, Cik Kim? Itu dia. Dia sudah masuk aura kan? Dah masuk aura. Bagus Hani, betul. Betul. Bagi mengupas berkaitan aura emosi positif ni, kita kena tahu apa emosi yang kita nakkan. Pertama, bangun pagi atau sebelum bangun pagi kita dah set mindset kita apa emosi kita nak. Macam saya masa nak datang sini, saya dah set mind saya, hari ni aku nak ceria, fokus dan bertenaga. Barulah lepas tu waktu mandu tu yes. Dan bila kita tengok ada ahli sukan, mereka menggunakan bentuk-bentuk emosi yang ada. Contoh bentuk emosi, apakah bentuk emosi yang anda mahukan pada hari ni? Sama ada waktu belajar, bekerja, bersukan. Contoh macam student, kalau pergi sekolah, dia nak emosi apa? Tak bersemangat, gembira, malas atau bagaimana? Okey? That's why pemilihan emosi pada manusia ni amat penting. Kita nak, sebab tu emosi puncak diri ni, kita boleh cerita dalam bentuk begini. Waktu bangun pagi, okey, kita nak biar emosi kita sampai ke puncak. Emosi, okey, gembira katakan. Gembira. Paling ke puncak, walaupun pukul 8 pagi katakan, 8 kita start, sampai pukul 1 tengah hari, still lagi, pukul 1 PM, still lagi emosi kita dalam keadaan gembira. Tapi biasalah, bila masuk jam 2 ataupun lepas makan tengah hari, kadang-kadang mood berubah. So bagaimana untuk mengubah mood itu, kita akan nantikan pada teknik seterusnya nanti. Pukul 2 ni saya gembira juga, tapi gembira sebab kenyang. Gembira sebab kenyang. Dan dia meletakkan kita dalam mood yang seterusnya mungkin yang disebutkan oleh Cik Kim. Dan kita sedang perhatikan siapa ni? Tiger Woods? Ya, emosi nampak. Setiap kali melakukan hole in one ataupun setiap kali memasukkan bola golf ke dalam sasarannya. Cik Kim, apakah penceritaan di sebalik emosi Tiger Woods ini? Ya. Baik, penceritaannya mudah saja. Kita akan lihat di sini. Pada selanjutnya ini. Baik, sebagaimana kita tengok tadi berkaitan Tiger Woods, bila dia masuk yes. Bila sebut yes ni, orang tak tahu yes tu sekadar yes, tapi dalam ilmu neurolinguistik psikologi atau neurolinguistik programming, dia ada sebut state management, pengurusan keadaan emosi diri. Emotion ni for energy. Motion move. Energi yang bergerak. Maka saat ahli sukan, kalau dia dapat gol kan, katakan bola sepak semua, yes. Yes dia tu bukan sembarang yes. Dia ada makna di sebaliknya. Ini makna berkaitan dengan state of emotion dia, okey, dan apa yang ada dalam pemikiran dia. That's why kalau kita sebelum masuk apa-apa pertandingan, set kita punya strategi mental kita, strategi emosi kita sudah tune, sudah set awal. Kita nak apa?
satu hari ni? Saya nak cuba. Yes. Cik Kim. Yes. Saya nak sihat. Yes. Ya. Yes, saya nak sihat. Okay, Cik Kim dah teruskan. Ya. That's why bila sebut ada orang kata yes ni alah biasa je, tapi kalau kita mendalami ilmu neurolinguistic programming kita akan nampak NLP. orang itu buat yes untuk apa? Ada maksud dan sebaliknya. That's why tuan-tuan perempuan, kalau kita naik kenderaan waktu pagi, biar emosi yang ceria. Ya, ya. Emosi yang ceria, gembira, bahagia. Sebab contohlah, seorang tukang masak memasak dalam keadaan emosi yang marah. Oh, tak Dia sedap. tidak memilih emosi yang tepat pada hari itu. Apa jadi? Kalian pernah makan makanan yang sedap ke tak sedap? Ya, saya rasa roti canai jadi roti bubur. Roti Roti canai bubur. boleh jadi roti bubur. Yang Hani? Macam saya mungkin ada kalanya rasa sedap setiap kali kita nak pergi makan benda yang sama, akhirnya tak sedap. Menu yang sama. Ya. Rasa ni mesti berkaitan dengan emosi. Kadang-kadang terlebih garam. Orang kata terlebih garam tu sebab orang nak kahwin. Betul? Itu Siapa kata tu? Apa saya kata tak tu? tahu. Tapi pernah saya bertemu dengan chef. Chef tu masak sedap satu tempat. Lepas tu saya bertemu dengan beliau. Ya. Dan bila saya cakap dengan manager, saya nak bertemu manager dah merah padam. Dia paling. Tapi saya bertanya pada tukang masak tu, apakah bentuk emosi yang anda pilih untuk saat anda masak? Sebab hari ni sedap sangat. Saya tak pernah rasa sedap macam tu. So dia kata, hari ni saya bangun dalam keadaan gembira. Uruskan anak-anak dulu dalam keadaan gembira, apa benda semua. And akhirnya, dia boleh masak dengan sesedap yang dia rasa sedap. Dan dia kata, inilah paling sedap hari ni. Berbanding dengan hari-hari yang lain. Saya rasa macam yes tadi tu kan. Dia macam mengunci emosi Betul. agar terus berkekalan. Betul? Yes. Cik Kim. Dia kunci emosi dan what we call dalam NLP dia sebut anchor. Yes, anchoring. Dia saur emosi yang positif pada diri kita dan kita punya subconscious mind akan buat itu gambaran. Dia nampak, oh apa aku nak buat hari ni. That's why para penonton sekalian, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Maka kalau bangun pagi itu, biar ceriakan diri. Kadang-kadang kita nak orang ceriakan diri kita. Persoalannya, apakah kita menceriakan diri kita sendiri dulu? Itu persoalannya. That's why bagaimana nak ubah emosi diri daripada mood, katakan mood tak berapa bermaya, lembik jalan. So, pertama ubah kita punya cara kita bercakap, kata-kata kita. Apa kata-kata yang kita guna? Positif atau bagaimana? Okay? And then ubah. Dia kalau ubah kata-kata, automatik akan ubah emosi kita. Saya sayang awak hari ni. Saya nak tinggalkan awak hari ni dengan keadaan penuh kasih sayang. So, orang yang mendengar tu rasa apa? Katakan kalau hari ni ada orang cakap, saya sayang awak, that's why hari ni saya nak pergi bekerja dalam keadaan gembira. Apa perasaan awak? Oh, gembira. Gembira. Terence? Berbunga-bunga. Saya yang katakan ni selalu. Saya Ya. cakap. Oh. Okay, baik. Macam tu. Saya yang tinggalkan dia dalam keadaan. Untung isteri awak. Untung tu. That's why bila kita buat ambil emosi-emosi positif macam gembira, happy, whatever it is yang berkaitan emosi positif, satu hari kita akan buat dalam puncak positif diri yang paling hebat. Dan teknik sauh tadi yang telah kita saksikan dalam apa yang kita paparkan Tiger Woods tadi, anchor. Ada bentuk sauh yang lain, Cik Kim, yang boleh kita gunakan selain daripada yes tadi. Kerana kalau mungkin saban hari kita bangun, kita yes saja, mungkin perkara itu akan menjadi kebiasaan. Mungkin kita tidak dapat mengunci sepenuhnya emosi itu. Ada teknik-teknik lain yang boleh. Teknik paling simple, hadirin sekalian adalah bila kita nak mandi tu, biar buat jangan buat dalam orang yang ramai, nanti orang kata gitu gila pula kan. So relaxkan diri, pejamkan mata dan bayangkan depan anda itu ada bulatan kecembelangan anda, bulatan happy anda. Dan bila anda rasa happy itu, anda masuk ke dalam bulatan tersebut dan rasakan dalam bulatan happy anda itu, perasaan happy anda bagaimana rasanya, apakah yang anda dengar pada kata-kata diri anda, dan anda buat yes, sama ada yes begini ataupun petik jari untuk anchor emosi itu dengan puncak diri yang paling hebat. Okey, selepas itu keluarkan diri anda daripada ni. Mungkin anda boleh buat 2-3 kali dan akhirnya anda fresh diri anda, buka mata dan anda akan lihat apa perubahan fisiologi badan, muka dan kita punya tindakan. Baik, itu dia caranya. Kesannya kepada kita, Cik Kim, kesan untuk kita apabila kita memilih emosi diri yang tepat. Tepat. Kesannya, of course, pada orang yang paling hampir dengan kita, keluarga kita akan terkesan. Anak kita, isteri kita, batu majikan kita,
ini tak awal-awal malam dah set. Aku tak nak jumpa dengan majikan aku ni. Teruk betul. Kok contohlah contoh. Tiba-tiba kan, benda yang kita tak nak lah tu, kita bertemu dengan dia. So satu hari tu mood jadi lain. Bila bos tu nak berkasih sayang dengan kita hari tu, nak bagi job dengan baik, tak jadi bagi. Kerana kita sudah mindset kita sudah awal-awal, aku tak nak jumpa orang ini. So kita akan dapatlah apa yang kita tak nak tu. Sebab tu emosi ni, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, pilihlah emosi-emosi yang positif. Banyak emosi-emosi positif. Kalau kita baca dalam buku Unlimited Power ataupun buku yang ditulis oleh Anthony Robbins, dia menyatakan bagaimana kita nak mengolah emosi kita, mengubah emosi kita dengan mengubah cara kita fikir, cara kita bercakap dan akhirnya cara kita bertindak. Sebab tu positif kan minda kita, emosi kita dan tindakan kita. Cik Kim, bagaimana kalau kita pilih emosi yang positif, emosi yang gembira, tapi orang yang sering kita berjumpa ataupun sering dalam keadaan di mana kita bekerja dan sebagainya memilih emosi sebaliknya? Aura negatif. Aura negatif. Jadi apabila aura negatif tu bertembung dengan aura kita yang positif, apa yang selalunya berlaku? Selalunya berlaku begini. Kalau aura negatif dengan positif ni, kita kuat di mana? Kalau kita kuat di bahagian positif, insya-Allah orang itu dia tak banyak cerita dan dia rasa okey. Dia akan ubah mood dia secara perlahan-lahan. Satu. Dan kalau bertemu dengan aura negatif ini, satunya kita kalau bercakap dengan dia atau dia bercakap dengan kita, aplikasikan teknik SWAL. Teknik SWAL ni shut up and listen. Memang kemana saya kalau bertemu dengan orang macam ni, saya shut up and listen, dengar dan teliti. Dah. And then akhir itu baru bertanya dengan satu soalan, apa yang awak nak sebenarnya? Awak dalam keadaan emosi murung, sebenarnya awak nak apa? Awak nak apa? Apakah kerana murung itu menyebabkan awak sakit ataupun kerana sakit itu menyebabkan awak murung? Dua benda beza. Soal. Shut up and listen. Jadi kepada penonton di rumah, saya rasa ini juga teknik yang boleh kita langsungkan kalau kita berjumpa dengan orang yang agak negatif sedikit pagi-pagi hari, keluar rumah, nak menunggu bas ataupun nak menunggu teksi dan sebagainya, ada je orang potong lain. Ya, betul. Betul. Tapi satu cara lagi selalunya bila kita membawa aura yang positif, Cik Kim, kita dah tahu siapa yang membawa aura yang negatif ni hampir setiap hari. Jadi kita cuba nak mengelak pada. Adakah itu satu langkah yang baik sebenarnya? Dia semakin kita mengelak, semakin tu datang. Tak elak lah kiranya. Tak elak, berdepan dengan baik para penonton sekalian dan sebut, hari ni awak nak bercakap dengan saya dengan perasaan apa? Apakah perasaan awak bila bertemu dengan saya? Apabila awak melihat muka saya ini, otomatik emosi awak pun rasa okey dan saya boleh bercakap dengan awak. Kena zahirkan kata-kata. Jadi kalau makin kita elak, makin tu benda tu datang. Semakin kita elak, tuan-tuan puan-puan, benda yang kita tak nak, semakin tu datang. That's why kita banyak membazirkan energi kita, keluar banyak duit, keluar banyak energi, yang masuk banyak pada kita adalah problem. Sekarang ni kalau kita dah tahu teknik ringkas ini, keluarkan segala masalah kita, jemput datang rezeki pada kita, maka Tuhan akan berikan, yes, hari ni aku bagi limpahan rezeki pada engkau, aku bagi limpahan paling hebat emosi. Kau nak apa emosi? Emosi apa nak? Gembira, bertenaga, ceria. That's why sebelum kita start mengajar, katakan sebagai seorang guru, set kepala otak ataupun kepala minda pelajar-pelajar nak apa. Kalau start nanti 30 orang tu kita tak tahu apa yang dia nak. Itu cara yang terbaik. Ya. Pada saat kita berada di puncak emosi yang positif, tiba-tiba saja kita diuji dengan emosi yang merudum secara tiba-tiba, yang mungkin menguji kerjaya kita dan sebagainya. Kalau dalam hal ini macam mana kita nak membina balik? Baik. Persoalannya bila kita berada di puncak, tiba-tiba jatuh sikit. Down. Mood kita okey, lepas tu down sikit. Persoalannya apakah kita tanya pada diri, apakah aku ingin kekal dalam bentuk emosi down itu? Apa penting aku nak kekal dalam benda tu? So bila ditanya dua soalan ini, automatik kita punya emotion, kita punya state dalam minda, pemikiran, perasaan akan ubah automatically. Subconscious memberitahu, yes, tak ada, aku tak penting benda ni, cuma aku syukur pada Tuhan kerana ia maklum balas paling baik untuk aku lebih berjaya. Boost. Sebab ini berkaitan dengan strategi berfikir, strategi pada emosi diri. Apa yang kita fikir, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita buat, semuanya satu doa. Doa. Yes. Ya, betul. Setuju. Cik Kim.
Dan mungkin itu juga boleh kita jadikan amalan. Kita dapat lihat paparan Minda di sini, apa yang telah pun kita bincangkan berkenaan dengan berada di puncak emosi. Dan satu penambahan itu oleh Cik Kim tadi, bulatan kegembiraan kita masuk ke dalamnya setiap pagi sebelum keluar rumah mungkin. Bagaimana untuk bertembung terus dengan orang-orang yang negatif, kita tak boleh elak. Sebenarnya semakin kita berfikir tentang mereka, semakin mereka muncul dalam kehidupan semakin dekat dengan kita. Okey, baik, sebagai satu kesimpulan untuk topik kita pagi ini, puncak emosi. Baik, sebagai kesimpulan tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama, set kita punya mind sebelum kita buat satu kerja. Hari ini aku nak apa? Nak gembira, nak apa, terpulang pada diri masing-masing. Set mind. And then set kita punya emosi. Emosi apa yang kita nak, pilihan itu di tangan kita. Tangan kanan memilih, tangan kiri memilih apa emosi yang kita inginkan. Dan yang ketiga, aplikasikan ke mana juga kita berada, aplikasikan teknik ini dengan mudah. Pejam mata dan bayangkan perasaan yang paling hebat waktu itu dan anchor pada diri. Yes, katakan 3 kali. Yang penting jangan buat depan orang ramai, nanti orang kata gila-gila. Relax-relax je sambil-sambil. Akhirnya subconscious kata, yes, aku nak capai apa yang aku nak dapat hari ini. Dan yang penting adalah hasil daripada apa yang aku nak hari ini tercapai dengan emosi yang agak puncak ini. Dan saya rasa kalau kita jayakan bersama pagi ni, saya rasa kita boleh dapat manfaat. Betul. Kepada anda menonton di rumah, kami berada di studio, mungkin tidak janggal untuk kita lakukan bersama ni. Betul. Mungkin dalam kiraan 3 anda cuba bayangkan keadaan kena emosi berdiri ke? Kita berdiri kita bayangkan lebih bersemangat. Pastikan anda berada dalam kawasan yang tidak ada lubang yang sebenar, ya, supaya anda tak jatuh ke dalam. Okey, kawasan yang luas. Okey. Tarik nafas dalam. Tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Pejam mata. Okay. Saya ingin anda berdua bayangkan perasaan happy anda, gembira anda pada menjalankan tugas hari ini. Bagaimana perasaan anda, muka anda, cara anda bercakap bagaimana. Dan bayangkan di hadapan itu ada bulatan anda punya kegembiraan. Masukkan diri anda dalam bulatan itu, gerak kaki anda masuk ke dalam itu. Okey, dan anchor pada diri anda, yes, katakan yes. Yes. Okey. Itu antara teknik paling simple. Dan lepas tu janganlah duduk terus, berdiri terus, keluarkan diri anda. Keluar. Okey, baik. Paling mudah dan paling simple. Baik, terima kasih Cik Kim, dan dengan yes tadi, kita akan terus bersama dengan anda selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika untuk beri laluan kepada berita semasa 9 dan kembali bersama anda selepas ini. Jangan ke mana-mana. Yes.